Semua orang pernah dengar akan komen kan, apa jadah bunyi zek? Sebab dia antara lagu, sebelum start lagu ada bunyi lepas tu start lagu. Assalamualaikum, hai, saya Aidil daripada Kumpulan Couple, Kumpulan Couple. Hari ini kita akan bersembang sambil saya makan ni cheese scoot. Kita bersembang pasal album pertama kita orang, Talk The Pop, daripada tahun 2006. Sebenarnya walaupun tu kita panggil album pertama sebab dia studio album proper yang pertama lah. Walaupun studio tu sebenarnya tak adalah studio mahal pun kan. Tapi sebelum tu kita orang ada release sama ada nak panggil demo ataupun EP lah, walaupun 10 lagu, sebab kita orang rekod dekat laptop je, jadi macam segan nak panggil album. So yang sebelum tu, yang masa rekod-rekod kat rumah pakai laptop semua tu, kita panggil demo. Ni baru kita panggil album lah. Sedikit sebanyak pasal Talk The Pop ni, dia mula-mula sebenar-benarnya lah. Masa tu kita orang macam nak buat EP je dulu. Rekod, maklumlah duit tak banyak, so rekod EP tu murah sikit kan. So kita kat studio kan, bukannya banyak duit kan. So kita rekod, ingat je masa tu kita rekod Now That I Can See, Rock and Roll, Gotta Be My Girl, mungkin Say Hi. Sebab masa tu ada label Power Pop US macam menghidu-hidu lah kan, tanya kan. Sebab diorang ada baca review demo kita orang sebelum tu, tajuk dia Listening to the Pop, ada keluar dalam webzine kat US lah. So diorang pun cakap, diorang pun say hi lah kat kita. Diorang say hi kat kita, tengok lah macam boleh ke, apa boleh diusahakan lah kan. So kita orang try macam tu lah. So bila kita orang dah rekod EP tu, fikir balik, alah buat album je lah kan. So tambah-tambah lagu lagi. So tu yang macam Talk The Pop ni macam kombinasi lagu-lagu baru and also lagu-lagu yang keluar dalam EP demo lama sebelum tu lah. So macam Tentang Kita, Say Hi pernah keluar, Are You Ready pernah keluar dalam tu. Tapi kali ni memang kita buat nak bagi cantik sikit asal, tak adalah barai sangat kan. Kalau dengar demo-demo dulu tu memang siapa dengar sekarang mungkin akan gelak lah kot. So zaman sekarang kan semua orang rekod pakai iPhone pun dah sedap bunyi, pakai GarageBand kan. Rasa macam segan kan nak bagi orang dengar demo-demo dulu, sebab memang kita orang pakai laptop, tak ada sound card pun tau. Apa yang sound card ada dalam laptop tu, kita cocok je jack dalam tu, dah rekod. Tak ada audio interface tu kami. Apa itu audio interface? Kita tak tahu kewujudan. Kita lenjan je. Budak-budak tak tahu apa, biasalah kan. Memang cocok je. Tu yang siapa yang pernah dengar, especially demo Listening to the Pop, semua orang yang pernah dengar akan komen kan, apa jadah bunyi zek? Sebab dia antara lagu, sebelum start lagu ada bunyi lepas tu start lagu. Aku tak tahu apa nak namanya, tapi bunyi tu ada datang daripada jack tu, lubang jack tu dah jahanam. So kita belasah aja, sebab itu je laptop yang ada. Itu pun drama kita orang tu, adik dia punya laptop, kita orang belasah. So cerita dia macam tu lah. Kita orang memang basically adalah band seronok-seronok buat rekod di rumah, tapi somehow orang nak dengar lah. Even story sebelum start Talk The Pop ada story dia sebelum tu lah. Masa tu aku baru balik dari UK, asalnya couple ni 2 orang, waktu dia couple itu lagu cinta, seronok-seronok buat nama couple sudahlah, macam tu lah. So bila aku balik dari UK, member sekolah aku selalu lepak rumah dia kat KL. Aku ajak dia join, dia main bass. So kita orang pun try lah buat demo kan. And demo tu somehow mendapat ulasan yang agak memberangsangkan lah. Mula-mula dalam majalah Tone, lama-lama tu kan, orang-orang yang muda-muda tu tak tahu, sorry lah. Yang tu pakcik tengok, tahniah. dalam Tone, ROTW, Abang Rom memuji kan, walaupun sumbang dia kata. Dia kata walaupun nyanyian tu ada sumbang sikit, tapi ada magic di situ. Lagu dia suka lagu Turning Melancholy to Magic lah. Memang sumbang pun aku nyanyi tu kan. Suka hati, mana ada monitor kan. And lagi best, yang sumbang-sumbang tu, bunyi barai tu pun masuk radio dulu. Wow FM. Tu pun cerita macam That Thing You Do versi couple. Lepas main subuh, aku ingat nak tidur balik. Tiba-tiba besi aku call. Aku kat Ipoh macam tu kan. Dia kata, "Weh, buka wifi, lagu kita masuk." Aku macam, apa benda kan? Terus lah menggelupa aku buka, betul lah ada. Rupa-rupanya itu hari tu lah, ingatkan okey lah sekali kan. Tiba-tiba besok dia main juga. So basically Yasmin Yusof tu dia DJ yang morning show. Dia antara champion tak awal kita orang lah. Hari-hari 2 tahun dia main lagu tu. Serius 2 tahun lah. Lepas tu dia panggil kita orang interview. Walaupun kita orang band yang tak ada label, rekod barang itu, dia panggil interview. Adalah cerita sebelum Talk The Pop ada banyak cerita macam
Lepas tu ada bas yang ada label pun cuba tanya-tanya lah kan, tapi kita orang degil DIY DIY. Awal-awalnya masa couple yang sebenarnya adalah saya dan juga drama awal Azhan. Dia budak Kuantan, abang dia pun geng-geng sing Kuantan lah. So masa tu kita orang kat kolej pun, Kolej Muara Banting, sebelum Banting maju macam sekarang lah. Masa tu KLIA pun tak ada lagi. Jadi sebab tu lah kita buat band, sebab kita boring. Weekend kita keluar weekend nak buat apa kan, pergi Banting jamming je lah kan. So macam tu. So bila dah balik dari masa pergi kena sambung belajar kat UK, tak ada apa sangat lah. Dan bila balik sini Azhan still main lagi, tapi dah start sebab dia duduk kat Kuantan, so start rotate sikit lah. Masa tu yang mula-mula bassist tambah Ramzi nama dia, and then bila start rotate tu kawan Ramzi nama dia Arif, so dia ada show yang dia main, ada show Azhan main lah macam tu kan. So tapi lama-lama Azhan terpaksa mengundurkan diri kerana dia semakin busy, so Arif je lah ganti. So itu line up yang awal-awal tu. Lepas tu drama kita orang selalu tukar agak awal tu lah, sebab semua orang dia je lah busy-busy lah apalah. Kejap adik Arif yang kita orang tapau laptop dia pun boleh main drum, so kadang-kadang ada show dia main juga. Lepas tu ada satu lagi kawan kita orang nama dia Azmil pun kadang-kadang ada show dia main. So drama tu banyak lah zaman tu, suka hati siapa boleh main kita main. Lepas tu Ramzi pun dia pergi UK untuk sambung buat master. Lepas tu baru Ojo masuk ganti dia lah. Masa tu yang Ojo masuk, and then Hana dengan Ihsan lebih kurang macam tu juga lah masuk. Ihsan tu macam mana aku ajak apa aku tak ingat lah kan. Lama sangat, tapi memang masa tu dia custom Daisy kan. So semula-mula kita mula jam agak keras juga dia nak main, kesian juga. Walaupun dia terror sebab dia boleh main laju, tapi bila dia kena main slow 4/4 tu, dia dah biasa main complicated, agak pening juga dia nak main bagi standard kan. Mula-mula dia macam nak give up, tak apa, relax, kau terror, kau je stick jamming je selalu, nanti lama-lama okey lah. So lama-lama dia nampak lah feel tu kan. So line up tu kita orang buat album Talk the Pop, and then album tu keluar 2006 dalam bulan 3 bulan 4 macam tu. Lepas tu dalam bulan 6 macam tu Ihsan dengan Hana terpaksa keluar. Ihsan sebab dia makin busy kerja, and then masa tu dia pun dia dah busy kerja. Lepas tu dia baru start buat The Weekly Last All. So dia itu lagi dia punya passion project lah. So dia lagi tak cukup masa nak bagi dua band sebab dah ada lah show yang fix kan. Hanafi Strange dia cakap masa tu aku tak ada fikir pun nak cari gitaris perempuan lah, tak kisah lah, janji boleh main gitar and then boleh harmonize, alright lah kan. Tu Hanafi kata aku punya jiran dia boleh main gitar kan, bagi ada try. Aku macam okey lah kalau dia nak try kan. Tu yang bila jamming dengan Rana macam okey je, lepak dengan dia pun, sembang semua boleh masuk, alright. Lepas tu Syarin masuk kemudian lah rasanya. Syarin lagi lah buat homework yang main-main. Aku rasa Ojo jumpa dia kot, kita orang main show dekat Gitar Havana ke macam tu, and then dia ada datang lah, dia sembang dengan Ojo ke apa. So Ojo cakap tengah nak cari drama, dia nak try. Masa tu dia baru nak habis SPM ke tak habis SPM, dah habis SPM, tengah tunggu result SPM macam tu lah. So masa tu bila jamming, cikgu tahu okey kita main lagu ni lah. So dia research, basically dia tahu lah, at least dia tahu lah basic the basic beat pattern semua lagu. So macam ni ngam lah kan. Lepas tu lepas tu pun dia okey, alright lah, join lah mereka sampai sekarang kan. Lepas tu line up tukar. Lepas tu Ojo, lepas second album keluar, baru Ojo masa tu dia pun dah start jadi tutor kat Aswara, busy. Lepas tu dia ada jiwa kacang sikit macam tu. Lepas tu dia terpaksa mengundurkan diri time tu. So aku jumpa Masrin, aku tak ingat macam mana aku jumpa Masrin. Tak ingat macam mana jumpa Masrin. Siut, siapa yang berkenal aku dah tak ingat kan. Tapi tu lah, basically bassist aku nak cari orang yang boleh bunga-bunga sikit lah, sebab aku main gitar kan simple lah, bengong-bengong ya. So kalau bassist pun main simple, lagi jahanam lah kan. So bila Masrin join, lepas tu dah buat Pop Masuk Radio, aku rasa setahun 2 tahun lepas tu kot. Dia dah start buat Berita Hati, and then dia makin busy dengan tu. Of course lah, tu jiwa dia memang gila Pink Floyd apa semua. So bila dia dah keluar, Izzat tu sebab aku pernah nampak dia main dengan Moist, gang-gang post-punk kan dulu, dance punk party punya gang. Kan nampak dia main macam ni memang handal ni kan. So sembang-sembang dia tanya dia pun nak join. So begitulah, so kekal lah sampai ke sekarang ya. Dengan tu lah, kalau Ariana dengan Syarin 2006 ni dah 14 tahun lah. Izzat pun dah 7 tahun kot, aku rasa 6-7 tahun 6-7 tahun juga dah lama lah, ni kira paling stabil lah. Tak juga dia mungkin lah dia macam terinspirasi dengan tu sebab kita orang main power pop kan. Kan selalu nakal-nakal sikit lah. Kononnya kita terror lah, kononnya tak ada. Kita power pop power je lah kan, power lah. Tapi sebab nak bagi dia kelakar sikit tu yang kita bang S tu yang Top of the Pop.
tu dia bukan Pops. So dia grammar salah sikit, so dia nakal lah. Macam tu so sebab tu lah kita, sebab lagi pun memang pemilihan lagu pun macam tu lah, kita mainkan lagu baru dengan lagu-lagu yang kita orang suka daripada EPP lama lah. So kita rasa macam satu introduksi kepada sebab studio album, so rasa macam introduksi yang lagi proper lah kan. Sama ni orang beli CDR je berapa ratus orang je yang tu kan. So, kita print ni 1000 kopi dulu, so kita tahu kalau habis jual pun dah dapat lah 1000 orang dengar tu okey lah kan. Macam tu lah. So tahun lepas ni 2006 kita keluar. Rasanya 2008 macam tu dah habis lah jualan. Tak pernah terfikir nak reissue lah, sebab satu dia duit lah kan. Plus kita orang tak confident pun nak boleh jual. Biar benar takkan lah boleh jual lagi 1000 kopi boleh bagi habis lah. So kita orang tak berani lah. Tapi tu lah, bila along the years, especially di zaman Facebook, ada grup-grup jual-jual CD ni, member-member pun selalu share kan, weh, jual tengok harga 200, 300, kita orang macam, ush, gila babi kan. Lepas tu kita orang fikir juga, sebab bila kita main show, kita nampak lah audience yang datang kan, bukannya audience yang tengok dulu pun, sebab orang dulu dah berkeluarga, semua dah tak datang gig kan. Memang budak-budak yang baru, tapi dia orang tahu lagu kan. Tapi tu lah, bila fikir, diorang pun macam nak juga ada experience of owning the CD lah kan. Memang selalu pun diorang tanya, bang bila nak keluar lah balik kan. Tu bila fikir tu rasa macam anniversary yang 15, walaupun sebenarnya tahun depan, tapi pembikinan dia tahun ni memang kira pembikinan tu jadi tahun ni lah 15 tahun lah kan. So kita orang fikir macam boleh lah kot untuk sampai masanya, sebab dah macam tak logik harga. Kesian kan orang kena bayar harga macam tu. Dan kita orang terharu juga ada orang sanggup bayar. Razi pun Tenacious selalu tanya kan, weh buat je lah CD lah. Itu kita dah buat vinyl, vinyl pun ada sambutan. So macam dia confident lah kan. So okey lah, kita orang pun berkolabo lah untuk membuatkan. And tu yang bila kita buat issue, kita fikir biar ada lain sikit lah daripada the first one tu, yang kita tambah 2 bonus track, Star So Bright dengan Forever. Tu daripada dalam Listening to the Pop lah ada lagu tu. Tapi tu salah satu session yang kita record untuk album lah, tapi tak masuk album. So yang version Jepun album tu adalah kita letak sebagai bonus track juga. Tapi siapa yang dah ada, berapa orang je yang ada beli version Jepun kat sini kan. So kita fikir buat macam tu. And then tu lah packaging dia kita buat bagi special tu, yang kita ada gambar, ada banyak gila, minta member kita orang Ngili, dia datang, dia memang banyak daripada zaman awal tu dia follow lah kan. So adalah gambar masa kita orang buat video Now That I Can See, banyak gila kan. Especially liner notes lah. Yang liner notes ni daripada macam-macam tulisan-tulisan review lah. Itu pun sebenarnya mula-mula Jepun yang minta, tapi kat Jepun tak ada tulis English lah, dia translate je Jepun. Aku ada versi Jepun, aku tengok pun tapi dah ni aku tak tahu baca lah. So niat nak akhirnya ada excuse nak letak benda tu dalam English kan. So terletak juga dalam ni kan. Aku happy lah sebab idola-idola, especially BMX Bandits punya frontman tu panjang pula tu dia tulis kan. So dapatlah aku nak share dengan orang juga. So mungkin bila orang tengok ni, mungkin banyak orang tak tahu siapa BMX Bandits, lepas ni dia boleh idola kan.